Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa khabar semua sekalian? Pada hari ini kita akan sambung balik PDPR kita, iaitu kita akan mengulang kaji pelajaran yang ke-9 yang adalah jenis-jenis dosa. Dan selepas ini anda semua perlu menjawab soalan kuis sebanyak 20 soalan berkaitan tajuk yang kita akan pelajari, yang kita akan ulang kaji pada hari ini. Baik, yang pertama sekali kita nak tengok gambar berkaitan dengan tajuk kita. Okey, nampak tak budak perempuan ni apa yang dia buat? Membazir air. Tengok dengan muka senyum dia tu, dosa ini lagilah teruk. Dia apa tu? Sihir ke apa? Dosa Nanti kita akan tengok pula dosa besar ke dosa kecil. Seterusnya, nampak ni, dengar azan tak nak sembahyang, tutup telinga lagi. Dosa tinggalkan solat. Seterusnya, dia cakap apa hati dia? Tiada orang nampak ni, mencuri. Dosa kan? Kita tengok nanti, dosa besar ke kecil ni? Buang sampah merata-rata. Tak patut kan? Dosa inilah. Ini yang teruk ni. Duduk berdua-duaan pula Cuma kita tahu kalau dah berdua ni, yang ketiga tengah-tengah tu apa? Syaitan. Inilah bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan dosa. Baik, sekarang kita nak tahu apa tu dosa. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mematuhi perintah Allah atau melanggar larangannya. Tu balasan buruk api neraka. Dan nanti kita akan pelajari apakah balasan ni. Seterusnya ialah kita nak tahu tentang jenis-jenis dosa terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Ialah perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Dosa kecil. Manakala dosa besar pula, perbuatan yang melanggar hukuman syarak yang ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Hukuman yang ditentukan Allah, maksudnya ada dalam Al-Quran dan hadis hukumannya. Okey, berikut pula adalah dalil naqli yang menceritakan tentang adanya dosa kecil dan dosa besar ni. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Firman Allah yang bermaksud, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan yakni dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia yakni syurga. Inilah dalil naqli, iaitulah dalil yang datangnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, info tambahan di sini yang kita perlu tahu ialah perbuatan dosa ni boleh mengakibatkan titik hitam dalam hati kita, dan titik hitam ini hanya akan terpadam jika kita bertaubat. Lagi banyak dosa kita buat, tak bertaubat, tak insaf, lagi banyak titik hitam kat hati kita ni. Kalau tak insaf juga, hitam legam susah menerima taubat, susah menerima hidayah Allah. Seterusnya, kita nak tahu apa tu dosa, contoh dosa-dosa kecil dan contoh-contoh dosa besar. Kita pergi yang contoh-contoh dosa kecil. Yang pertama di sini ialah mengabaikan kebersihan diri. Okey, maksudnya kita tak suka mandi, tak suka gosok gigi, kita tak jaga kebersihan diri kita ni. Islam sukakan kebersihan. Seterusnya, suka bercakap perkara yang sia-sia, dosa kecil, tak bermanfaat. Menconteng meja dan dinding, dosa sebab barang tu bukan kita punya. Kita buat macam kita punya, kita korek, conteng dan sebagainya. Termasuklah buku-buku teks. Bersangka buruk kepada orang lain, dosa kecil, tetap dosa. Membazir makanan, dosa. Sahabat syaitan lagi kan. Melihat perkara yang haram, dosa kecil. Membuang sampah merata-rata, dosa kecil.
Dan akhir sekali contoh di sini diberi ialah mendengar perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Inilah contoh dosa-dosa kecil. Baik, sekarang kita tengok pula contoh dosa-dosa besar. Yang pertama tu, dosa besar, paling besar, ialah mensyirikkan Allah. Maksudnya dia mengambil Allah selain daripada Allah tu sebagai pembantu dia. Okey. Dia minta tolong selain daripada Allah, mensyirikkan Allah. Okey, yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja. Sengaja je tinggalkan solat. Dosa besar. Tidak berpuasa tanpa sebab. Dia boleh puasa tapi tak nak puasa Ramadan. Dosa besar sebab hukumannya ada dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Seterusnya, ni derhaka kepada ibu bapa. Dosa besar. Quran jelas cakap kan. Walaupun cakap dengan mak bapak dah dosa besar. Berzina dah liwat. Harap maklumlah ni memang besarlah. Hukuman dalam Quran jelas. Zina ni kena rotan 100 kali kan. Jelas dosa besar tu. Seterusnya makan riba. Makan riba ni pun dosa besar. Mencuri dosa besar. Minum arak dosa besar. Bercakap bohong dosa besar. Dan bawah sekali tu mengumpat. Mengumpat pun dosa besar. Kalau kita ngumpat orang, kena minta maaf lah dengan orang yang kita ngumpat itu kan. Okey, sekarang kita dah tahu tentang contoh-contoh dosa kecil dan besar. Seterusnya kita pergi kepada balasan di atas perbuatan dosa ini. Baik, dalam buku teks ni, pelajaran kita menyatakan bahawa kalau mensyirikkan Allah dalam Al-Quran, ada menceritakannya, inilah balasannya adalah kekal di dalam api neraka. Duduklah di dalamnya selama-lamanya, tak keluar dah. Okey, dosa besar. Seterusnya adalah dosa meninggalkan solat dengan sengaja. Apakah hukumannya yang Allah nyatakan dalam Quran dan hadis? Iaitulah dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar dan akan dikumpulkan bersama-sama orang yang rugi seperti Firaun dan Qarun. Derhaka kepada ibu bapa. Apa hukumannya? Mendapat kemurkaan Allah dan jauh daripada rahmatnya. Baik. Kalau selama-lamanya derhaka, selama-lama itulah dia hidup dekat dunia ni dalam kemurkaan Allah. Tak ada Allah. Baik. Seterusnya lah zina. Hukum berzina lelaki perempuan yang belum berkahwin ni buat perkara yang tak elok ni akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan kekal dalam kehinaan. Apa-apa pun boleh bertaubat pada Allah SWT selagi Allah izinkan hidup kat atas muka bumi ni kan. Seterusnya adalah makan riba. Hukumannya adalah memiliki perut yang sangat besar sehingga sukar untuk bergerak di akhirat kelak nanti. Okey, minum arak. Hukumannya lah tidak dapat mencium bau syurga apatah lagi memasukinya. Dan akhir sekali adalah rasuah. Iaitu Allah melaknat ke atas pemberi dan penerima rasuah di atas muka bumi ni lagi. Okey. Dan akhir sekali tajuk kita adalah cara nak menghapuskan dosa ni. Yang pertamanya adalah kita memohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Dan kalau kita melakukan dosa dengan manusia, kita perlu memohon maaf jika melakukan kesalahan dengan manusia itu sendiri. Kalau dosa kecil ini, melakukan amalan fardu dan sunat, melakukan kebajikan, menjauhi dosa besar. Dan bertaubat, iaitu menyesali dan benci perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, meninggalkan perbuatan tersebut, berazam tidak mahu mengulanginya, dan menebus kesalahan yang lalu. Baik. Dan berikut adalah cara menjauhi dosa kecil dan besar. Kita hendaklah taat perintah Allah dan menjauhi maksiat, ingat dan takut azab Allah, bergaul dengan sahabat yang baik, menjauhi tempat maksiat, mohon perlindungan Allah dari hasutan syaitan dan hawa nafsu.
Dan faedah menjauhi dosa kecil dan besar, hati kita ini akan selalu tenang, memperoleh kehidupan yang baik, mendapat rahmat dan berkat, beroleh syurga dan dijauhi dari neraka, dan mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Okay, rumusannya kat sini dia kata, kawan-kawan, kita hendaklah menjauhi dosa kecil dan besar, bersegeralah bertaubat dan beristighfar apabila melakukan kesalahan. Baik, itu saja untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk menjawab soalan kuis di bawah. InsyaAllah, Ustaz doakan selamat maju jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.